Soalan 3. 3 eksperimen telah dijalankan untuk mengkaji kadar tindak balas antara asid hidroklorik dengan logam magnesium. Jadual menunjukkan campuran bahan yang digunakan dan suhu tindak balas dalam setiap eksperimen. Set 1, 2 dan 3. 1 dengan 2 perbezaan dia adalah suhu. 30, 40. Jadi, 40 lebih tinggi daripada 30, maka eksperimen 3 lebih tinggi daripada 1. Dan antara 2 dengan 3, siapa lebih tinggi? Suhu sama. Bahan kimia sama. Eksperimen 3 telah ditambah dengan 5 titik larutan cuprum 2 sulfat. Jadi ini merupakan mangkin. Okey, jadi ada mangkin, maka tindak balas dia lebih cepat. Kadar tindak balas lebih tinggi. Okey, soalan A. Lakarkan graf jumlah isi padu gas melawan masa bagi ketiga-tiga eksperimen ini dengan menggunakan paksi yang sama. Jadi kita akan lukiskan graf itu dalam paksi yang sama, isi padu gas. Jangan lupa letak sentimeter padu. Kemudian masa kita letak saat. Okey, jadi graf yang paling tinggi mewakili graf eksperimen 3 kerana eksperimen 3 mempunyai kadar tindak balas yang tertinggi. Diikuti dengan eksperimen 2 dan akhir sekali eksperimen 1. Dan ketiga-tiga eksperimen ini akan menghasilkan maksimum isi padu gas yang sama. Maka ketiga-tiga lengkuk ini akan bersentuh antara satu sama lain. Kenapa? Kerana mereka mempunyai bilangan mol yang sama. Jadi akan menghasilkan isi padu gas maksimum yang sama. Kita boleh juga kira bilangan mol dia menggunakan formula N sama dengan MV bahagi 1000. Tapi kalau kita pandai kan, jadi tak payah kira pun tak apa. Kerana kalau kira pun 1/25 bahagi 1000 semua sama. Sama. Okay, jadi tetap akan dapat jawapan yang sama, bilangan mol yang sama. Maka mereka ketiga-tiga lengkuk ini akan bersentuhan antara satu sama lain. Kerana bilangan mol dia adalah sama. Okay. Bukan keperkataan sama, bilangan mol dia yang kita telah sepatutnya kira. Guna formula MV/1000. Okay, baik, 3 markah. Terusnya soalan 2. Bandingkan kadar tindak balas eksperimen 1 dan 2. Eksperimen 1 dengan 2 adalah sebabkan oleh suhu. Dan bandingkan eksperimen 2 dengan 3. Masih ingat eksperimen 2 dengan 3 adalah perbezaan dia sebab mangkin. Betul? Disebabkan mangkin. Okey, yang ini disebabkan oleh suhu. 40 lebih tinggi. Okey, jom kita tengok jawapan. Agak senang 10 markah ini untuk kita skor 10 markah ini. Okey, jadi kadar tindak balas eksperimen 2 adalah lebih tinggi daripada 1 kerana suhu yang digunakan dalam eksperimen 2 adalah lebih tinggi daripada 1. Apabila suhu lebih tinggi, zara-zara ini akan mempunyai lebih banyak tenaga kinetik. Maka, bila mereka mempunyai lebih banyak tenaga kinetik, mereka lebih bertenaga. Lebih bertenaga untuk mengatasi tenaga penaktifan. Akhirnya, frekuensi pelanggaran berkesan antara magnesium dengan ion hidrogen untuk eksperimen 2 adalah lebih tinggi. Full stop. Okay, set 2. Kadar tindak balas untuk eksperimen 3 adalah lebih tinggi daripada 2 kerana 3 menggunakan mangkin tapi 2 tiada mangkin. Mangkin akan merendahkan tenaga penaktifan dalam eksperimen 3. Ingat? Jadi lebih banyak zara-zara akan berlanggar dan mencapai tenaga penaktifan ini. Akhirnya, frekuensi pelanggaran berkesan antara magnesium dengan ion hidrogen untuk eksperimen 3 adalah lebih tinggi berbanding eksperimen 2. Selesai. 10 markah sangat senang dapat 10 markah ini. Boleh? 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 Okay, akhir sekali C. Tulis persamaan kimia bagi tindak balas magnesium berlebihan dengan 25 cm padu asid hidroklorik 1.0 mol per cm padu dan namakan gas yang terbebas dalam eksperimen ini. Hitungkan, kita tuliskan persamaan kimia dulu. Magnesium Mg, asid hidroklorik HCl, Mg kahwin dengan Cl menjadi MgCl2.
Ingatlah jangan letak MgCl je. Salah. Jangan buat macam ni. Setiap tahun SPM mesti ada belajar tulis MgCl. Ingat, kimia bukan matematik. Dia bukan Mg tambah Cl MgCl. MgCl2 kerana Mg2 positif. Dan gas hidrogen dibebaskan, seimbangkan letak 2 di sini. Namakan gas yang terbebas. Gas yang terbebas adalah gas hidrogen. Ini BI ya. Minta maaf. Kita jawab gas yang terbebas. Gas hidrogen. Hidrogen saja. Tapi letak gas tak apa. Okey, lepas itu hitungkan isi padu maksimum gas yang terbebas. Pertama, kita tentukan mol untuk HCl. Jawapan yang 0.025 mol. Bagaimana kita dapat jawapan ini? Iaitu kita gunakan formula mV/1000. Jadi, bilangan mol dia, kita dapat macam ni ya, 0.025 M 1 V 25 per 1000. Saya turun bawah lah. Per 1000. Okey, lepas jadi murid-murid akan dapat jawapan ini 0.025. Seterusnya nisbah berdasarkan persamaan kimia 2 HCl ini tak ada nombor, menunjukkan 1 H2. Jadi 2 mol HCl nisbah kepada 1 mol H2. Jadi ambil balik jawapan di atas 0.025 mol HCl. Okey, fikirkan 2 bagaimana 2 menjadi 1. Jadi cut into half. 2 bahagi 2 menjadi 1. 2 cut into half lah. Jadi 0.025 kita potong setengah bahagi 2 mendapat 0.0125 mol H2. Akhirnya dan 0.0125 mol H2 ini ada dapat satu markah lagi ya. Kalau kita dapat menentukan mol untuk H2. Akhir sekali isi padu gas hidrogen adalah 0.3 tensimeter padu. Bagaimana dapat jawapan ini? Cikgu tunjuk. Iaitu kita kena mol H2 0.0125 darab dengan suhu bilik 24, jadi darab dengan 24. Akhirnya kita dapat jawapan yang diberikan 0.3 tensimeter padu. Okey, selesai soalan 2. Jom kita teruskan dengan soalan 3.